Setiap kali musim haji atau Hari Raya Aidul Adha, aku pasti akan terkenangkan arwah isteriku yang tercinta. Sebabnya, dialah yang paling teruja dan sangat-sangat teringin untuk menjejakkan kakinya ke Tanah Suci Mekah. Dia ingin sekali ke Masjidil Haram melihat Kaabah. Dia ingin ke Masjid Nabawi di Madinah semasa hayatnya. Kadang-kadang bila dia terlihat poster atau gambar Kaabah yang tergantung di dinding, dia akan berhenti sekejap. Dan ada juga dia mengambil gambar Kaabah yang tergantung di dinding dalam rumah sepupu aku di Kelang sewaktu kami mengunjungi sepupu aku raya tahun lalu. Dan gambar Kaabah itu masih tersimpan dalam telefon bimbitnya. 8 tahun lalu, aku dan rakan-rakan diberhentikan kerja beramai-ramai di sebuah syarikat penerbitan yang agak terkenal. Aku berstatus kerja tetap, dan disebabkan pemberhentian kerja yang mengejutkan itulah yang membolehkan kami membuat tuntutan pampasan dengan jumlah yang agak besar. Namun, sampai sekarang, kes tuntutan pampasan kami tiada kesudahannya. Namun aku telah bernazar. Aku bernazar andai kata aku telah dapat pampasan di tempat kerja lama aku tu, akan aku bawa isteri dan anak-anak serta ibuku ke Tanah Suci Mekah untuk membuat umrah. Ya, itu nazarku. Kalau abang dah dapat pampasan tempat kerja dulu tu, abang bernazar untuk kita sekeluarga pergi menunaikan umrah. Itulah yang aku beritahu pada isteriku. Tersenyum dia melihat akan kesungguhan aku tu. Terima kasih, bang, katanya. Lalu dia mendakap aku dalam keadaan terharu. Katanya lagi kalau setakat untuk dirinya sendiri, dia dah boleh pergi menunaikan umrah. Sebabnya di tempat kerjanya ada menyediakan pinjaman untuk menunaikan umrah. Tetapi dia nak pergi umrah bersama suaminya ni juga. Abang kumpullah duit untuk kita ke Mekah ya, bang. Itu pinta dia. InsyaAllah abang tengah usahakan. Itulah balasanku. Isteriku berkata kalau aku dapat pampasan nanti, dia amat takut untuk menaiki kapal terbang. Sebelum itu aku pernah berhasrat untuk bawa keluarga kecil kami ini pergi bercuti ke tempat-tempat menarik dengan menaiki kapal terbang. Kalau abang ajak saya naik kapal terbang untuk bercuti ke Sabah atau luar negara, saya tak nak lah. Saya takutlah naik kapal terbang. Tapi saya tak takut naik kapal terbang untuk ke Tanah Suci. Itu yang diberitahunya. Dan aku tersenyum memandang dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib
pastilah ada. Jangan berkasa merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah mengharapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Isteriku pernah bermimpi yang dia tertinggal kapal terbang untuk ke Tanah Suci pergi menunaikan umrah bersama kakak sulung aku serta keluarganya. Lalu dia pulang hampa sambil menyorong beg pakaiannya dengan wajah yang sugul, tunduk, sedih. Beberapa hari kemudian, sewaktu bertandang ke rumah kakak sulung aku, dia berceritakan tentang mimpi ke Tanah Suci yang tidak kesampaian kerana tertinggal kapal terbang. Terperanjat juga kakak sulung aku mendengar mimpinya itu. Yang peliknya, hari yang sama, mimpi yang sama kakak sulung aku pun bermimpikan kejadian yang sama. Dalam mimpi itu, kakak aku dan keluarganya saja yang dapat menaiki kapal terbang, sedangkan isteriku tidak dapat naik, lalu pulang hampa. Masya Allah, mimpi mereka sama. Malam yang sama, mimpi yang sama. Apakah yang Allah nak tunjukkan sebenarnya? Kadang-kadang, bila isteriku melihat orang pergi menunaikan haji, dia mengalirkan air mata. Sedih. Dia berkata, bilakah dia akan dapat ke sana? Teringin untuk melihat Kaabah dan berdoa depan Kaabah. Katanya, pasti dia akan menangis tatkala menjakkan kaki saat masuk di depan pintu Masjidil Haram. Dia akan terpegun melihat tersergam indah Kaabah nanti. Ketika isteriku terlantar lama di hospital kerana menderita sakit leukemia, bermulalah episod duka aku dan keluargaku. Walaupun isteriku dalam keadaan sakit dan terlantar di hospital, dia masih menaruh harapan untuk menunaikan umrah
bila sihat nanti. Katanya nak berdoa depan Kaabah untuk pemulihan penyakitnya. Abang, bila saya dah sihat nanti, kita pergi Mekah buat umrah ya bang. Katanya dalam keadaan dia terlantar di hospital. InsyaAllah Su. Tapi Su kenalah kuat. Su kena kuat untuk melawan penyakit leukemia ni. Su kena makan. Su kena fikirkan juga tentang anak-anak. Kena fikirkan abang yang sayangkan Su juga. Itulah yang aku beritahu padanya, memandangkan setiap makanan dia tak mahu makan. Tiada selera makan katanya. Itulah yang membimbangkan aku. Setiap hari badannya bertambah kurus, bertambah cengkung, hilang berat badan mendadak. Ya Allah, amat menyedihkan keadaannya. Telah 2 kali isteriku membuat pembedahan buang bisul di bahagian bawah pusatnya. Bukan saja leukemia yang ditanggung, malah ada pula bisul di bawah pusatnya dan para doktor menumpukan untuk buang bisul dulu, kemudiannya barulah tumpukan tentang leukemia. Dalam masa yang sama, penyakit leukemia ini telah merebak dengan cepat. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu sejati tinggallah sepi. Sepanjang lebih 2 jam dalam bilik pembedahan, aku jadi tak tenteram.
Gusar, jiwaku tak tenang. Aku setia menunggunya di luar bilik bedah dengan penuh harapan. Alhamdulillah, dia selamat. Walaupun itu hanyalah pembedahan kecil, tetapi risikonya agak besar jika berlaku pendarahan. Aku amat sayangkan dia. Amat bahaya bagi pesakit leukemia jika berlaku pendarahan. Selepas keluar dari bilik bedah, aku bertanya isteriku, "Su, tak takut ke masa pembedahan tu?" "Yelah, kot-kot Su tak bangun dah ke?" tanyaku. Dia jawab, Tak. Yang saya takut kalau doktor tak letak ubat bius, nanti sakit. Kalau ditakdirkan tadi saya mati, saya reda bang. Saya dah bersedia. Begitu jawabnya. Allahu Akbar. Lantas aku genggam tangannya dan pandang dia dengan rasa sayu. Lalu aku cium pipinya. Dalam hati aku berbisik, Masya Allah, dia sangat redha jika Allah ambil nyawanya ketika itu. Dia betul-betul berserah padamu ya Allah. Sewaktu dia terlantar sakit, ramai kawan-kawannya yang pergi umrah. Mereka mendoa penyakitnya agar segera pulih. Setiap minggu, ada saja yang pergi umrah di kalangan kawan atau saudara maranya, dan mereka meminta nama isteriku untuk mereka berdoa di sana, di depan Kaabah. Rezeki dia amat baik. Ada saja yang sudi mendoakan kesehatannya. Sampaikan sepupuku yang baru pulang dari umrah, dan ada mutawif yang baru berangkat ke Tanah Suci pun dikirimkan doa sekali untuk pulihkan penyakit isteriku. Allahu Akbar. Besarnya rahmatmu untuk isteriku ya Allah. Sungguh besar rahmatmu. Takdir Allah menentukan segalanya. Penderitaan yang ditanggung oleh isteriku sudah berakhir. Isteriku telah menghembuskan nafas yang terakhirnya pada Sabtu malam 6 Ramadan bersamaan 11 Mei akibat kuman dalam darah. Dia pergi pada bulan mulia. Saat aku menjaganya di hospital, dia pergi bersama impiannya yang tidak sempat tercapai. Namun apakah daya, Su telah dijemput ilahi terlebih dahulu sebelum sempat menunaikan umrah bersama abang. InsyaAllah abang akan buatkan badal haji untukmu sayang. Ya Allah, dia yang kuat beribadat kepadamu. Dia rajin membaca Al-Quran. Dia rajin bersedekah. Maka kau luaskanlah kuburnya dengan amalannya. Kau terangilah kuburnya dengan amalan bacaan Al-Qurannya. Kau tukarkanlah kain kafannya dengan pakaian syurgamu ya Allah. Dan jadikanlah kuburnya adalah taman-taman syurga buatnya. Perkenankanlah ya Allah. Ya Allah, berilah aku peluang untuk menunaikan umrah ataupun haji, agar dapat membuat badal haji untuk arwah isteriku satu masa nanti. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah
terdengar suara